Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat yang paling afdal, selawat yang paling utama, sebagaimana yang kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di rumahnya, di masjid. Dan kita menjadi tetamunya, Duyufur Rahman. Bila sebut Duyufur Rahman, biasa kita hanya terbayang dan terfikir Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita jadi tetamu Allah di tanah suci. Tetapi sebenarnya bila kita hadir di mana-mana rumah Allah, kita adalah tetamu Allah. Ia disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Sesungguhnya barang siapa yang hadir ke masjid, ke tempat salat, masjid, surau, mana-mana tempat ibadah salat, maka ia adalah tetamunya Allah dan Allah lah yang berhak melayaninya. Maka Allah yang sedang melayani kita dengan satu hidangan, iaitu majlis ilmu. Dan inilah hidangan yang kita sangat perlukan, lagi-lagi kita berada di akhir zaman, muslimin muslimat. Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah yang mengumpulkan kita. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Datuk Haji Kamarudin, Petaling Jaya, Selangor. Masya Allah, apa khabar semua? Ya, jadi depan saya ni semua muslimat. Jadi saya tak toleh sangatlah ke kiri. Kamu pun kalau tunjuk-tunjuk muslimat je ya. Macam tu. Okey, dah ready kan? Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas Yusof, iaitu merupakan imam ya. Mungkin imam juga dan juga MC kita tadi. Betul lah Ustaz? Nampak muda lagi Ustaz. Seterusnya Tuan Haji Farizuddin, Nazir Masjid, Puan Rafiah binti Yasin, Ketua Muslimat, dan muslimin muslimat yang hadir dan di luar jangka, sebab hari ni kan kerja. Lepas tu sekolah, esok pun sekolah kan. Jadi bila majlis ilmu dibuat tengah-tengah minggu ni mencabar. Biasa kat rumah buat apa sekarang? Tengah bebel, tengah sibuk. Waktu antara yang sangat sibuk. Kadang baru sampai, baru nak makan, baru nak tengok anak kerja sekolah, macam-macam lah cerita. Antara maghrib dengan isyak dan lepas isyak, pada malam, selepas isyak waktu kita rehat dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul untuk mendengarkan tajuk Tipu Daya Dajjal Menjelang Kiamat. Tajuk Dajjal ni, Tipu Daya Dajjal Menjelang Kiamat. Sebut semua Dajjal. Senyum-senyum je sebut Dajjal ya. Dajjal, gitu. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sebut tentang Dajjal, maka Nabi SAW telah memberikan gambaran sebesar-besar fitnah adalah fitnah Dajjal. Dan tentang Dajjal disebutkan dalam semua kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Dajjal secara sindiran ataupun tidak sebut secara khusus. Tidak menyebut perkataan Dajjal, tetapi disebut dan diselit dalam beberapa ayat Al-Quran tentang tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat. Para ulama mengatakan kenapa perkataan Dajjal tak ada satu pun di dalam Al-Quran. Kerana Allah ingin memberikan gambaran hinanya Dajjal tersebut, sehingga namanya tidak layak untuk disebut ataupun ditulis di dalam Al-Quran. Ada yang bertanya, Fir'aun kenapa selalu disebut di dalam Al-Quran? Sedangkan Fir'aun juga adalah manusia yang jahat, yang sampai mengaku menjadi Tuhan.
sehingga kan membunuh juga manusia yang ingkar kepada perintahnya. Lalu dijawab oleh ulama, Fir'aun adalah seorang manusia yang zalim, yang kejam, yang mengakui dia adalah Tuhan dan sebagainya, tetapi ia telah menjadi sejarah. Dia telah menjadi sejarah. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran sebagai pengajaran. Manakala Dajjal adalah manusia juga, tetapi ia belum berlaku lagi. Ia belum berlaku lagi, akan berlaku. Namun berkaitan dengan Dajjal, nama, bagaimana rupa dia, ciri-ciri, apakah kerosakan dia akan buat, dan siapakah pengikutnya, daripada mana dia akan keluar, berapa lama dia berada di atas muka bumi dan sebagainya, Nabi cerita detail dalam beberapa hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu wajib beriman terhadap kemunculan Dajjal. Sebab pada akhir zaman ni telah ada suara-suara yang menafikan, yang mengatakan Dajjal itu merupakan bentuk fitnah. Fitnah yang datang dalam bentuk maksiat, kemungkaran yang berleluasa, itulah Dajjal dia kata. Bukannya Dajjal yang muncul dalam bentuk makhluk, bukan datang dalam bentuk manusia. Namun pendapat ini ditolak kerana merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, Dajjal itu sebagaimana yang disebutkan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat mati Allah sekalian, kita tengok pada hari ini, bermula daripada berapa Oktober hari itu, meletusnya peperangan yang terkini di antara Palestin, di antara Gaza dengan Israel. Berapa hari bulan? Oktober, 7 Oktober bermula. Hari ni berapa Oktober? Hari ni 18. Berapa hari dah? Lebih 10 hari. Dan semalam sangat menyedihkan, sebuah hospital dibom. Sebab itu bila berlakunya pengeboman terhadap hospital, seluruh dunia mencela perbuatan Israel, kerana mereka mengatakan setiap peluru ataupun bom yang dijatuhkan adalah untuk ditujukan kepada Hamas. Lalu apabila jelas hari ini mereka memang menujukan kepada hospital dengan kematian mendadak mengejut ratusan, maka seluruh dunia mengecam perbuatan Israel tersebut, Zionis. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, disebutkan dalam hadis Nabi, Nabi sebut setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Setelah kejatuhan kerajaan Turki Utsmaniyah pada tahun 1924, bermaksud cukup 1 tahun bila? Selepas 1924. Tahun 2024. Bila? Tahun depan. Dan dikatakan tahun depan lah, 2024, sekarang 2023. Bila dikaji dan disebutkan bahawa kiamat ataupun umur dunia daripada pandangan-pandangan yang kuat, ilmuwan, para alim ulama, dunia tidak akan sampai ke 1500 tahun. Sekarang 1445 Hijrah. Maksudnya setiap 100 tahun akan ada mujaddid, dan mujaddid yang terakhir adalah Imam Mahdi. Wallahu alam. Dan banyak lagi lah pendapat perbincangan ulama. Yang saya nak sebutkan, sebenarnya kita sudah berada di gerbang tanda-tanda besar kiamat. Terasa tak macam berdebar ke ngantuk? Kena rasa. Sebab kita hanya boleh rasa begini bila dalam majlis ilmu. Nanti balik rumah, buka TV dah tak rasa dah. Balik rumah nak tidur tak rasa dah. Tengah makan tak rasa dah. Cakap pasal Dajjal masa tengah shopping lagi tak rasa. Jadi biarlah dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu, bila bercakap begini, biarlah cakap betul-betul. Bukan nak menakut-nakutkan. Sebab Nabi telah sampaikan cerita tentang Dajjal dan segala tanda akhir zaman ini 1400 tahun yang lepas. Sebab itu bila disebutkan tentang mujaddid paling akhir pun keluar dalam tahun depan, dan dikatakan inilah antara detik-detik akan muncul, bukan lahir, telah lahir, akan munculnya Imam Mahdi. Dan perbincangan ulama memang ada berbeza berdasarkan beberapa hadis Nabi turutan tentang tanda-tanda kiamat yang besar.
Ada yang mengatakan bermula dengan terbit matahari di barat, sekarang terbit matahari di timur kan. Selepas terbit matahari di barat, kemudian keluarlah dabah, binatang yang melata, yang mana yang akan membezakan di antara manusia yang beriman dengan yang tidak beriman, sehingga dia meninggalkan tanda pada hidung manusia. Kerana apa dabah keluar? Dabah keluar apabila manusia sudah pun tidak melakukan amal ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar. Manusia tidak berusaha lagi dah. Kita telah melalui zaman tersebut, yang mana kemungkaran di hadapan mata, kemungkaran berlaku di dalam rumah kita, kemungkaran yang dilihat secara jelas dan nyata di media sosial, manusia mula menjadikan ia satu perkara biasa. Sebab apa? Dengan ayat, tak payahlah nak sibuk dosa orang lain, dosa kita pun banyak. Lagi ayat yang lain, janganlah duk sebut-sebut, duk tengok aib orang lain, aib kita pun banyak. Ayat ketiga, kita tak tahu kesudahan dia. Mana tahu kesudahannya baik, kita ni jaga tepi kain kita je lah. Terlalu banyak ayat-ayat yang telah melemahkan keinginan umat Islam untuk mencegah kemungkaran. Sebab itu adabah keluar apabila kemungkaran tidak lagi dihalang dan kebaikan, kemakrufan tidak lagi bersungguh-sungguh untuk disebarkan. Masya Allah. Kemudian keluarlah Dajjal. Lepas Dajjal turunlah Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh Dajjal. Ketika itu berada di persempadan ataupun kawasan Palestin. Dan bila Nabi Isa al-Masih turun, ketika nak menunaikan solat subuh, lalu ketika itulah diminta Nabi Isa untuk jadi imam. Kemudian Nabi Isa pun berkata, umat ini ada imamnya, iaitu Imam Mahdi. Lalu diminta Imam Mahdi untuk menjadi imam solat subuh. Selepas itu bergeraklah mereka untuk bertembung dengan Dajjal dan tenteranya. Dan dalam hadis Nabi sebut pengikut ataupun penyokong kuat Dajjal ada di kalangan Yahudi Asfahan dan juga di kalangan para wanita. Ini memang kita tak suka nak dengar lah bila sebut para wanita. Tetapi insya Allah orang beriman akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi pada malam ini kita baca sikit tentang bukan sejarah. Kita baca sikit tentang Dajjal, tapi bukanlah lama sangat kita nak cakap pasal Dajjal, ciri-ciri dia sekian-sekian. Sebab yang lebih utama dan penting adalah apakah bentuk tipu daya Dajjal dan bagaimana untuk kita menghadapinya. Walaupun kita rasa mungkin kita tak sempat berjumpa dengan Dajjal, tetapi pada hari ini Dajjal-Dajjal kecil sudah pun bertebaran. Kerana sebelum Dajjal utama keluar, persiapan telah pun dibuat. Segala persiapan telah dibuat untuk menyambut keluarnya Dajjal. Dan segala kerosakan yang akan dibuat oleh Dajjal dah bermula dah daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Masya-Allah. Baik, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bersama dengan saya ada buku memang khas yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Dajjal, Hakikat dan Tanda Akhir Zaman. Jadi saya akan merujuk buku ini. Kita boleh terus ya. Saya diberi masa pukul 8 hingga pukul 9. Jadi sekarang pukul 8.12. Boleh lagi ke ni? Lebih kurang 45 minit lagi ni. Masya Allah. Nak tidur-tidur lah ya. Memang ramai yang letih, muka penat. Masya Allah. Kalau boleh orang sebelah tu urut. Urut kejap orang sebelah, kiri kanan. Urut sikit. Urut bahu. Penat tu. Baru balik kerja. Baru makan malam, rasa dah ngantuk. Kalau kat rumah ni sambil zikir baca Quran sambil lalap-lalap ni kan. Okey. Okey, tengok orang kiri kanan salam, tengok mata dia. Mata dia buka ke tutup? Buka. Masya-Allah. Celek lagi. Alhamdulillah hidup lagi ya orang sebelah. Okey, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Dajjal. Apakah maksud perkataan Dajjal? Kenapa diberi gelaran Al-Masih? Dajjal Al-Masih. Kenapa? Dajjal antara maksudnya adalah pembohong, ataupun penipu daya, ataupun pemanipulat. Gitu.
Tetapi maksud yang lebih dekat dengan Dajjal adalah pemanipulasi. Kalau dia seorang pembohong, orang yang berbohong, sekejap je pembohongan terbongkar dan orang dah tak percaya. Tetapi Dajjal ni punya dia teror manipulasi sampai tak nampak pun dia tu berbohong. Dan manusia akan percaya sampai mengakuinya sebagai Tuhan dan menyembahnya. Dia bukan pembohong yang biasa, dia manipulasi sampai orang percaya. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, itulah yang berlaku pada akhir zaman. Istilahnya apa? Penipuan, fake. Orang kata ramai manusia hari ini hidup dalam penipuan, dalam fake. Kalau kita tengok media sosial, sehinggakan kita boleh melihat penipuan-penipuan ataupun kehidupan yang penuh penipuan tetapi dianggap betul. Contoh, penipuan terhadap bahagia. Apabila Barat ataupun datangnya daripada Yahudi, Israel dan sebagainya, hiburan itu membahagiakan, menggembirakan. Kau nak healing buat begitu, begini. Bila selalu dimomokkan dengan bentuk bahagia, begitu, akhirnya sebahagian besar manusia mengikut jalan tersebut untuk dapat bahagia. Apabila ukuran kejayaan ditunjukkan dalam bentuk harta benda, kedudukan, pangkat, kecantikan, kehandsoman, kuasa, maka manusia berlumba-lumba untuk mengejarnya kerana dilihat itulah orang yang berjaya. Dan penipuan ataupun manipulasi ini sudah berlaku daripada sejak zaman Nabi Muhammad, kewafatan Nabi Muhammad sampailah sekarang semakin berleluasa. Sehingga kan kita sendiri pun dah meletakkan sama ada kita nak tenang, bahagia ataupun berjaya pada ukuran dunia. Bahkan ibu bapa juga mengukur anak itu pada ukuran dunia. Dikatakan anak ini berjaya atau tidak, baik ataupun tidak, walaupun anak itu melakukan maksiat, yang penting anak ini sentiasa bagi duit setiap bulan. Lalu dipeluk, diciumlah anak ni dan didoakanlah murah rezeki. Anak ni beri lagi kepada si ibu ni emas, duit dan sebagainya. Sampai ibu ni terkunci mulut untuk menegur kemungkaran anak. Ramai mana suami juga terkunci mulut dengan kemungkaran isteri, asalkan hidup cukup semuanya isteri sebagai lubang ataupun sumber pendapatan. Banyak mana isteri tutup mulut walaupun suami melakukan kemungkaran, asalnya dia dapat berjalan cuti hujung minggu, dia dapat belanja. Saya nak sebutkan itu salah satu perkara yang kita tidak sedar, penipuan terhadap istilah apa itu bahagia, apa itu tenang, apa itu berjaya. Apabila ditampilkan di media sosial begitu begini, anugerah itu, anugerah ini, pangkat itu, pangkat ini dan sebagainya. Akhirnya hala tuju hidup manusia sebelum menyembah Dajjal, kucu-kucu Dajjal yang telah manipulit kehidupan manusia ini disembah dahulu, iaitu dunia dan isi yang penuh keindahan ini. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jadi Dajjal antaranya yang dimaksudkan, ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Kerana menutupi bumi dengan bilangannya yang besar, kerana ia menutupi manusia dengan kekafiran, kerana ia tersebar dan menutupi seluruh muka bumi. Dajjal adalah seorang manusia. Rambutnya kerinting dan kusut masai. Sebelah matanya buta, tertulis pada dahinya perkataan kafara, iaitu kafir. Antara hadis yang berkaitan dengan Dajjal, ikut saya ya, ni hadis sahih riwayat Muslim, saya baca, muslimin muslimat jemput untuk turut membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu mamsuhul aini maktubun baina ainaihi kafirun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maha benarlah kata-kata Nabi SAW. Ui, baguslah ambil gambar ni anak-anak ni. Masya Allah. Dik, tunjuklah anak-anak. Ya, buat macam ni, buat macam ni. La ilaha illallah. Masya Allah. Kamu kenal ke Ustazah? Kenal Ustazah? Kenal? Ada yang tak kenal? Ada yang terpaksa kenal sebab mak kan? Sebab mak duk tengok pagi-pagi, duk tengok ceramah, kamu pun tersalah kenal. Tak kenal? Lepas ni kenal lah. Kalau cam suara tu mak pasang tu, Ustazah lah. Subhanallah, bagusnya anak-anak ni, dajah-dajah ni. Tapi duduk elok tanpa ada telefon nak main. Masya Allah. Mana-mana anak yang duduk kat situ tu nanti kita bagi, tapi tak tahulah bawa tak buku. Kalau ada bawa buku yang kanak-kanak tu, bagi hadiah semua. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Saya dengar, tadi saya tak nampak, tapi saya dengar suara budak-budak kan. Bagusnya anak-anak Petaling Jaya ni, hebat. Masya Allah, pejuang agama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu matanya terhapus seolah-olah tidak bermata. Tertulis di antara kedua matanya perkataan kafara. Ada kafara, ada kaf alif fara, antara dua tu. Dan sebelah mata tu memang betul-betul tidak ada. Ada yang kata ada, semua jadi putih, ataupun memang tak ada langsung sekali dengan kening. Dan dia melihat dengan sebelah mata sahaja. Ibnu Asir berkata Dajjal disebut Masih, Al-Masihud Dajjal kerana salah satu matanya terhapus, terpadam. Dan Al-Masih ialah orang yang salah satu sisi wajahnya mamsuh, iaitu terhapus, tidak ada matanya dan tidak ada kening. Masya Allah. Sebuah hadis Nabi yang lain, riwayat Bukhari. Kita baca sama-sama supaya kita ambil pahala membaca hadis Nabi. Biasa baca Al-Quran, dapat pahala baca Quran sebab kita tahu ia adalah wahyu Allah, kalamullah. Baca hadis Nabi juga mendapat pahala, dia juga wahyu Allah tapi kalamun Nabi, kata-kata Nabi SAW. Okey, baca sama-sama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun ra'aituni atufu bil Ka'bah fa idza rajulun adamu sabtu sya'ar baina rajulaini yantufu ra'suhu ma'an faqultu man hadha qalu ibnu Maryam fahadhabtu fadhahabtu altafitu fa idza rajulun ahmarun jasimun ja'dur ra'si a'warul aini al-yumna ka'anna ainahu inabah tafiyah qultu man hadha qalu hadha ad-dajjal aqrabun nas bihi syabahan ibnu Qatan. Hadis sahih riwayat Bukhari yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, maksudnya ia berlaku dalam mimpi Nabi, aku melihat diriku bertawaf di Kaabah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang berkulit sawo matang, berambut lurus, berada di antara dua lelaki. Kepalanya seperti menitiskan air. Lalu aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, dia ialah Isa putera Maryam, Nabi Isa AS, Isa Al-Masih. Kenapa Nabi Isa juga diberi gelaran Al-Masih? Kerana Nabi Isa, bila Nabi Isa diturunkan oleh Allah, Nabi Isa akan memadam kebatilan, memadam kesyirikan yang dibawa oleh Dajjal.
Dajjal Al-Masih pula kerana dia memadam kebenaran, dia memadam cahaya hidayah, dia memadam ketuhanan, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi manusia ketika ini, ketika Dajjal keluar, keliru, sehingga manusia percaya bahawa Dajjal Al-Masih itu sebagai Isa Al-Masih ataupun sebagai Tuhan. Sebab itu keduanya diberi nama Al-Masih, tetapi mereka itu menutupi perkara yang berbeza. Faham ya? Dajjal menutupi kebenaran, manakala Nabi Isa pula menutupi kebatilan. Okey. Lalu aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Isa putera Maryam. Kemudian aku menoleh dan melihat seorang lelaki berkulit merah, bertubuh besar, berambut kerinting, cacat mata kanannya, seakan-akan matanya seperti sebutir anggur yang menonjol keluar. Aku berkata, siapakah ini? Mereka berkata, ini ialah Dajjal. Orang yang paling mirip dengannya ialah Ibnu Qadz. Dikatakan Ibnu Qadz ni, dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ada riwayat kata dia pernah bertemu dengan Nabi dan dia bertanya langsung. Sebab rupa Dajjal, Nabi sebut muka dia ataupun rupanya nak dekat, nak sama dengan seorang lelaki bernama Ibnu Qadz. Jadi Ibnu Qadz ni pernah jumpa Nabi, riwayat mengatakan dia bertanya, adakah ia menunjukkan aku ini, sebab mirip aku ini dengan Dajjal, adakah itu tanda keburukan bagi diriku? Lalu Nabi jawab, tidak, kerana kamu mukmin dan Dajjal itu adalah kafir. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hadis yang lain lagi berkenaan dengan Dajjal, dan hadis ini adalah hadis yang panjang, sangat-sangat panjang. Jadi saya akan membacakan hadis ini terjemahan terus, tetapi ini akan menjawab semua perkara yang berkaitan dengan Dajjal. Okey. Pernah dengar kan Tamim, kisah bukan Bani Tamim, tapi seorang sahabat Nabi yang akhirnya masuk Islam. Kejap, mana dah ni? Tamim Ad-Dari. Okey, subhanallah. Yang ini kita akan bicarakan tentang, memang Nabi cerita tentang Dajjal secara lebih detail. Selepas itu kita akan pergi kepada apakah fitnah yang dibawakan oleh Dajjal dan bagaimana untuk kita menghadapinya. Ini adalah hadis yang sangat panjang, tetapi ia adalah sebuah kisah. Hadis sahih riwayat Muslim 7496. Hadisnya daripada kisah seorang sahabat Nabi yang bernama daripada Fatimah. Okey. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, beliau berkata, saya telah mendengar muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil untuk solat. Saya pun pergi ke masjid dan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai solat, baginda Nabi duduk di atas mimbar, lalu sambil tersenyum baginda bersabda, setiap orang tetaplah duduk di tempat solatnya. Maksudnya lepas sembahyang, bukannya waktu Jumaat, Nabi suruh semua duduk di tempat dan Nabi di atas mimbar, Nabi nak menyampaikan sabdanya. Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu kenapa aku mengumpulkan kamu semua? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kamu bukanlah untuk suatu khabar gembira atau khabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari. Siapa? Tamim? Ikut saya, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Jadi lepas ini sekurang-kurangnya ingat nama sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari ini. Sebab beliau sangat special. Beliau adalah orang yang bertemu langsung dengan Dajjal dan bercakap dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari. Nabi bercerita, Nabi sambung lagi, akan tetapi aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang Nasrani, kini telah memeluk Islam.
Kalau sebut Nasrani, agama apa? Kristian. Yang kini telah memeluk Islam dan berbaiah kepadaku. Ia telah mengatakan sesuatu yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku, bahawa dia berlayar bersama 30 orang daripada kabilah Laham dan Juzam dengan sebuah kapal laut. Kemudian mereka terumbang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di kawasan tempat terbenamnya matahari. Kalau terbenam matahari, timur ke barat? Dah confused dah. Timur ke barat? Matahari terbit daripada timur, kan? Pandang ke timur, kita sebut Jepun semua tu kan. Lepas tu negara barat mana? Belah-belah mana? Eropah. Oh, bijak. Oh, Masya Allah. Hadiah yang jawab tu kena 2 hadiah tu. Hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di kawasan tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka berehat di suatu tempat yang dekat dengan kapal. Berapa lama? Mereka terumbang-ambing sebulan, 30 hari. Terumbang-ambing, tak jumpa jalan keluar, di lambung ombak, tak tahu mana nak mendarat, sehinggalah mereka terdampar di sebuah pulau yang mereka tak pernah sampai 30 hari ni. Dan kemudian mereka berehat di satu tempat yang dekat dengan kapal. Kemudian mereka mendarat di pulau tersebut dan bertemu dengan satu makhluk yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat menganggarkan mana ekor dan mana kepalanya, kerana tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Maksudnya jumpa seekor binatang yang berbulu lebat, memang tak nampak semua mata, hidung, mulut, sampai tak tahu mana kepala, mana ekor, hanya nampak bulu saja yang lebat. Lalu Tamim Ad-Dari dengan kumpulannya ni pun bertanya, kamu ini jenis apa? Kamu ni apa? Lalu ia menjawab, saya adalah Al-Jassasah. Sebut Al-Jassasah. Dia adalah binatang yang boleh bercakap. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Sebab tak pernah melihat binatang ini. Tanpa menjawab soalan mereka, lalu ia berkata, wahai kalian, lihatlah seorang lelaki yang berada di rumah terpencil itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengar maklumat daripada kalian. Kan Tamim Ad-Dari bertanya, kamu ni siapa? Dia pun jawab Al-Jassasah. Binatang tapi boleh bercakap. Lalu ditanya, kamu ni binatang Al-Jassasah jenis apa? Dia tak jawab soalan tu. Dia kata, wahai kalian, lihatlah, ada seorang lelaki berada dalam rumah terpencil itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengar maklumat daripada kalian. Tamim Ad-Dari berkata, ketika ia menjelaskan kepada kami tentang lelaki itu, kami pun terkejut kerana kami menyangka bahawa ia adalah syaitan. Ingatkan, Al-Jassasah itu adalah syaitan. Lalu kami berangkat sehingga kami memasuki rumah tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang tidak pernah kami lihat sebelum ini, dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangan terikat ke bahunya, serta antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, celaka, siapakah kamu ini? Ia menjawab, takdir telah menentukan bahawa kamu akan menyampaikan maklumat kepadaku, maka khabarkanlah kepadaku siapakah kamu ini. Dajjal, ini Dajjal. Terus dia tanya. Mereka pun menjawab, kami adalah orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang bergoncang. Lalu kami terumbang-ambing di tengah laut selama 1 bulan. Dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang berdekatan dengan kapal. Dia pun cerita balik apa yang berlaku dan perbualan dia dengan Al-Jassasah. Kemudian ia bertanya. Siapa yang bertanya? Dajjal bertanya. Sesungguhnya ia sangat ingin. Lalu kami segera menuju ke tempat kamu. Lelaki besar tingkat itu mengatakan. Dajjal pun bertanya, beritahu kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami bertanya, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata, saya bertanya sama ada pohon-pohon kurma itu berbuah. Kami menjawab, ya. Ia berkata, ada pohon-pohon kurma itu hampir saja tidak akan berbuah lagi.
Jadi Baisan ni berada di mana? Baisan ini berada di kawasan yang berdekatan ataupun di Palestin. Dan Israel menjadikan Baisan sebagai target dan semua kebun-kebun ladang kurma. Okey, kondisi pohon kurma tumbang dan mati menyebabkan sekarang sudah tidak ada lagi pohon kurma di Baisan. Tuan-puan sekalian, ketika Dajjal tanya bagaimana dengan pohon ataupun kebun Baisan, lalu dijawab masih berbuah lagi. Lalu Dajjal berkata ada pohon-pohon kurma itu hampir saja tidak akan berbuah lagi. Dan pada hari ini kebun ataupun dusun kebunlah Baisan ini tidak berbuah lagi sebab tidak ada air ataupun melalui proses pengeringan yang sangat dahsyat. Kemudian ia berkata, beritahu kepadaku tentang Tasik Galili. Mereka berkata, apa yang ingin kamu tahu tentangnya? Ia bertanya, apakah ia masih tetap berair? Mereka menjawab, airnya masih banyak. Ia berkata, adapun airnya maka hampir saja akan habis. Kemudian ia berkata lagi, beritahu kepada saya tentang mata air Zugar. Mereka menjawab, apa yang kamu ingin tahu? Ia bertanya, apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu? Kami menjawab, benar, ia berair dan banyak dan penduduknya bertani daripada mata air itu. Okey, kita tengok pula tentang Tasik Galili pada tahun 2023 sudah kering dan berada pada paras terendah dalam tempoh 100 tahun. Dikatakan pengurangan air lebih daripada 90% dan sekarang berada di paras paling rendah. Bila kering je air Tasik Galiling ini, dan tadi tu ladang kurma Baisan sudah pun tidak berbuah, bila kering betul je Tasik Galiling ini, dikatakan ketika itulah Dajjal akan keluar. Dan sekarang kita tahu bumi mengalami proses pemanasan global yang sangat dahsyat, bermaksud ia tidak akan berhenti pengurangan Tasik Galili ini. Dan berkenaan dengan air mata air Zugar terletak di sebuah desa di Laut Mati di Jordan. Air ini untuk kebun di Syria dan Palestin. Zugar lebih dahulu kering daripada Tasik Galili. Air mata Zugar telah pun kering. Maksudnya air mata Zugar telah kering, dah tak ada. Kemudian kebun Baisan dah sudah tidak berbuah. Tinggal sekarang Tasik Galili saja masih ada air, tetapi sudah 90% kering. Bermaksud sebenarnya, hakikatnya kita memang sudah hampir sangat dengan keluarnya Dajjal. Namun kita kena ingat, Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, walaupun nampak kiamat sudah begitu hampir dan di tangan kita masih ada lagi, masih ada apa? Masih ada benih. Tanda kiamat besar dah hampir keluar, ataupun kita dengan keimanan, dengan ilmu kita, okey ini dah keluar dah. Contohnya matahari terbit di sebelah barat. Ketika itu masih ada lagi benih di tangan. Nabi suruh kita buat apa? Tanam lagi. Maksudnya hari ini kita dengar tentang Dajjal, tentang tanda kiamat, kita rasa dah dekat, bukan bermaksud kita perlu berhenti segala apa yang kita usahakan sekarang. Kita perlu berhenti apa yang kita bina sekarang. Apa yang kita plan untuk tahun depan, tahun seterusnya, teruskan. Dan kita bersedia menghadapi apa jua kemungkinan dengan ilmu dan dengan iman. Sebab itu dikatakan antara golongan yang kekal boleh membezakan yang benar dan batil. Golongan yang tidak akan tertipu daya dengan segala fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal dan juga kuncu-kuncu Dajjal adalah mereka yang istiqamah dengan majlis ilmu. Istiqamah dengan majlis ilmu. Kerana ketika berada di majlis ilmu itulah kita akan mendengar tentang peringatan tentang hari kiamat, keimanan kepada Allah, tentang Nabi Muhammad dan tentang segala yang berkaitan. Perasan atau tidak ibu-ibu muslimat, muslimin sekalian, bila kita dengar tanda-tanda akhir zaman ini, dia membuatkan kita rasa bimbang sikit, takut, dan kita mula berfikir apakah persiapan. Tapi kalau kita tak datang hari ini, pada saat ini, boleh jadi kita terus dalam lalai. Kita memang akan bertukar-tukar, kejap lalai, kejap ingat, kejap lupa, kejap berjaga. Tetapi orang yang istiqamah hadir majlis ilmu, dia tidak lalai berpanjangan. Lalai,
sedar, lalai sedar. Jadi dia ada sentiasa peringatan demi peringatan. Sebab itu kena istiqamah dengan majlis ilmu. Seminggu sekali, sebulan sekali, tu lama tu. Paling kurang seminggu sekali. Tapi sekarang alhamdulillah majlis ilmu ada secara online, boleh hadir setiap hari. Masya Allah. Sebenarnya hadis ini bersambung lagi, sikit lagi. Lalu ia berkata lagi, siapa berkata Dajjal? Beritahu kepadaku tentang Nabi yang ummi, yang tidak boleh menulis dan tak boleh membaca. Dia tanya tentang Nabi Muhammad. Kepada siapa? Tamim Ad-Dari. Lalu Tamim Ad-Dari pun berkata, apa yang kamu nak tahu? Lalu Dajjal bertanya, apa yang dia telah buat? Mereka menjawab, dia telah keluar daripada Mekah dan menetap di Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang Arab? Kami menjawab, ya. Ia bertanya, apakah yang dia lakukan terhadap mereka? Maka kami memberitahu kepadanya bahawa Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka mentaatinya. Lalu ia berkata, apakah itu semua telah berlaku? Kami menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya ia ni iaitu Dajjal berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kamu tentang diriku, aku adalah Al-Masih Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja yang dibenarkan untuk keluar. Aku hampir saja dibenarkan untuk keluar, maksudnya dah dekat dah saat dia nak keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu pun negeri kecuali aku memasukinya. Semua muka bumi, semua negeri, semua kampung Dajjal akan masuk dalam masa 40 malam, selain daripada Mekah dan Madinah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua-dua negeri tersebut. Dan di setiap jalan-jalan yang ada di kota Madinah terdapat malaikat yang menjaganya. Fatimah berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menghentakkan tongkatnya di atas mimbar. Dan Nabi menyebut, inilah Taibah ataupun inilah Madinah yang disebut oleh Dajjal, yang mana Dajjal tak boleh masuk. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kamu tentang hal itu? Para sahabat menjawab, benar. Baginda SAW bersabda lagi, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari, kerana ia bersesuaian dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kamu tentang Dajjal dan tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah tempatnya Dajjal terletak di Laut Syam atau Laut Yaman. Ia datang dari arah timur. Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Ada yang mengatakan arah timur ini kawasan Uzbekistan, kawasan-kawasan arah timur ni, kawasan-kawasan apa ni? Perbincangan tentang arah daripada mana Dajjal yang keluar ni, sekejap. Okey, iaitu Khurasan. Ini daripada hadis Nabi sebut, Ad-Dajjalu yakhruju min ardi bil masyi yuqalu lahu Khurasan. Dajjal akan keluar ke bumi dari arah timur, dikatakan tempat itu adalah Khurasan. Di manakah Khurasan? Khurasan itu antaranya adalah Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Itulah arah yang disebutkan oleh hadis Nabi, Dajjal akan keluar daripada arah tersebut. Baik, kita dah habis dah cerita pasal Dajjal, ciri-ciri dia, daripada mana dan perbualan Dajjal. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apabila Dajjal keluar, Dajjal sebut dia akan berjalan di muka bumi selama 40 hari, 40 malam. Dan dijelaskan satu hari itu ada yang menyamai 1 tahun. Maksudnya, kalau kita fikir 40 hari, oh sekejap je 40 hari, kita jumpa sat je kot. Sebab bumi ni kan luas, kita congak-congak, mungkin dia nyinggah-nyinggah je, tak sempat kita nak terpedaya. Itu dari segi akal kita. Sebab 40 hari tu kalau nak keliling dunia, maksudnya kita nak keliling Malaysia pun tak cukup 40 hari, betul atau tidak? Kita duduk di Selangor, banyak tempat lagi Selangor kita tak pergi. Apatah lagi nak keliling dunia 40 hari. Jadi sebab itu satu hari Dajjal itu
Tempohnya bukan seperti mana satu hari kita hari ini, tempoh yang sangat lama. Ada satu hari seperti satu hari, ada satu hari seperti satu minggu, ada satu hari seperti satu tahun. Dan begitulah dalam tempoh tersebut Dajjal pergi ke seluruh pelosok bumi untuk menipu daya. Masya Allah. Muslimin muslimat, disebut dalam riwayat yang lain 4 tempat Dajjal tak boleh masuk. Yang tadi disebutkan 2, iaitu Makkah, Madinah, ketiga Baitul Maqdis, dan keempat Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terkuat iaitu 2, kota Madinah dan kota Mekah. Dan kita tahu bila Dajjal keluar, bertembunglah dengan tentera Islam, tentera mukmin, orang beriman. Berlakulah banyaknya kematian, peperangan yang menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika itu tempat yang terakhir berkumpul adalah kawasan yang berdekatan dengan Palestin. Itu yang kata peperangan yang terakhir adalah di dekat wilayah Jordan, Palestin. Bertembunglah tentera Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Masya Allah. Okey. Subhanallah, sekarang pukul, ramai juga yang hadir, lebih kurang 5,000 lebih. Rupanya ramai. Betul, yang hadir sini 50,000. Yang kat sini ada lebih kurang 5,000 lebih yang hadir secara live. Masya Allah. Subhanallah. Dajjal ujiannya adalah ujian keimanan. 20 minit je lagi. Bukan 20 minit, 15 minit lagi. Nak pukul 9. Pukul 9 kita berhenti insya-Allah. Bila sebut tentang fitnah Dajjal, tuan-puan sekalian, ada satu hadis Nabi. Nabi sebut, Nabi bersabda, sebelum Dajjal keluar, Allah akan menguji. Ini mafhum daripada hadis Nabi. Allah akan memerintahkan hujan, hujan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1/3 pada tahun pertama. Dan Allah perintahkan kepada tumbuhan untuk tidak tumbuh 1/3. Ini sebelum Dajjal keluar. Kemudian pada tahun yang kedua, Allah perintahkan hujan untuk menahan daripada turun setengah. Kemudian tumbuhan juga setengah. Dan apabila masuk tahun ketiga, Allah perintahkan hujan stop terus. Kemudian tumbuhan berhenti terus. Dan ketika tahun ketiga itulah kemarau yang berterusan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kemarau yang dahsyat. Manusia sanggup membunuh dan memakan sama manusia kerana kelaparan. Manusia sanggup membunuh kerana air. Sudah tidak ada pokok lagi untuk dimakan. Daun hijau tak ada, daun kering pun tak ada. Maksudnya benar-benar dalam keadaan yang dahsyat keadaannya. Ketika itulah Dajjal datang dengan tipu daya, dengan sihir yang digunakan dengan bantuan jin. Jin akan membantu untuk memenangkan Dajjal. Dajjal bawa makanan, Dajjal turunkan hujan, Dajjal alirkan sungai. Bahkan dikatakan Dajjal membunuh dan boleh menghidupkan balik manusia yang dibunuh. Dan Dajjal boleh membawakan kembali orang yang dah lama mati. Tetapi sebenarnya semua itu perbuatan jin, perbuatan sihir yang dijayakan oleh jin yang menyerupai mungkin ibu ayah, dan ibu ayah itu memujuk si anak supaya ini adalah Tuhan yang benar, maka kamu sembahlah. Maksudnya tipu daya Dajjal ini sangat dahsyat. Dalam keadaan manusia betul-betul lapar, dia bawa makanan. Dalam keadaan si ibu melihat anaknya hampir mati kebuluran, lalu Dajjal tawarkan susu, tawarkan buah-buahan, tawarkan air. Bukan senang saat ini ibu sanggup melihat anak mati untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antaranya disebutkan tentang Dajjal ini, iaitu hadis sahih riwayat Muslim, tipu daya Dajjal ini. Nabi bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah wujud di sepanjang penciptaan Adam alaihissalam sehingga terjadinya kiamat makhluk yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal laknatullah. Dajjal memiliki beberapa kelebihan yang akan diperjelaskan.
Sehingga kan orang yang beriman boleh bertukar keimanannya setelah melihat beberapa tipu daya yang ditimbulkan. Tipu daya Dajjal sangat hebat, mampu membuatkan orang yang beriman, orang yang soleh menjadi kafir. Dan kerana itulah Nabi mengajarkan kita tentang satu doa yang kita akan baca sama-sama selepas ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan, Nabi mengajarkan kita satu doa, lepas ni kita akan kongsikan, Masya Allah. Ketika kemunculan Dajjal laknatullah, seluruh dunia sedang mengalami bencana alam dan kemarau. Dan sekarang pun bencana alam kemarau sudah pun mula berlaku. Pemanasan global, laut dan beberapa kawasan air di dunia semakin mengering. Lalu muncul Dajjal laknatullah dengan membawa makanan yang banyak, menurunkan air hujan, mengalirkan sungai dan sebagainya. Antara sihir yang dilakukan olehnya ialah mempunyai bekalan makanan, minuman yang banyak ketika saat bumi tidak mengeluarkan sebarang hasil. Sebuah hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berucap di hadapan kami. Kebanyakan ucapannya menyebut mengenai Dajjal dan minta kami berjaga-jaga. Di antara yang disebut, di antara fitnahnya ialah apabila Dajjal menyuruh langit supaya menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Apabila dia menyuruh tanah supaya menumbuhkan hasilnya, maka tumbuhlah tumbuhan. Di antara fitnahnya juga ialah apabila dia mengunjungi manusia yang hidup dan manusia itu mendustakannya, maka tiadalah yang tinggal padanya, semuanya akan musnah. Di antara fitnahnya juga ialah apabila dia mengunjungi orang lain, lalu orang tersebut beriman dengannya, menyembahnya, mengakuinya dia Tuhan, maka dia akan menyuruh langit menurunkan hujan, lalu turunlah hujan serta merta dan menyuruh tanah di situ supaya menumbuhkan tanaman, lalu tumbuhlah tanaman. Syurga dan neraka, dia seolahnya boleh menunjukkan syurga, boleh menunjukkan neraka, dan boleh menghidupkan orang yang mati. Dan semua itu adalah sihir, tipu daya yang dijayakan oleh jin yang kafir, iaitu syaitan dan iblis. Hadis yang lain di antara yang disebutkan tentang tipu daya Dajjal, daripada Salamah bin Al-Aqwa, bahawa Rasulullah SAW bersabda, bersamanya Dajjal dua gambar, sebuah gambaran syurga dan sebuah lagi gambaran neraka. Bersamanya juga syaitan-syaitan yang menyerupai manusia yang telah mati, yang saya sebutkan tadi. Jin menyerupai manusia yang telah mati. Mereka berkata kepada manusia yang hidup, adakah kamu kenal saya? Akulah saudara kamu, atau bapa kamu, atau saudara mara kamu. Lalu manusia yang hidup bertanya, bukankah kamu telah mati? Lalu dia menjawab, ini Tuhan kami, ini Tuhan kita, ikutilah dia. Tuhan akan memperkenankan apa saja yang kamu kehendaki. Itulah antara bentuk tipu daya Dajjal menggunakan, dijayakan oleh jin syaitan. Dia akan menyerupai orang-orang yang mati, dan orang yang mati itu boleh datang daripada keluarga yang terdekat, lalu mengajak supaya beriman ataupun menyembah Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Lalu manusia pun cubalah minta dengan Dajjal, lalu Dajjal akan tunaikan apa jua permintaan. Dan benda tu real, berlaku di depan mata. Dan akhirnya yang melihat pun turut sama akan beriman, akan mengikuti telunjuk Dajjal. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, tinggal lebih kurang 10 minit lagi. Muslimin muslimat, sekarang kita pergi kepada apakah amalan yang kita perlu lakukan, yang kita perlu beramal untuk menghadapi fitnah Dajjal al-Masih, dan juga segala fitnah kecil, fitnah halus, fitnah yang tersembunyi daripada kuncu-kuncu Dajjal. Yang pertama, wasiat Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal apa? Surah Al-Mulk. Ya, barang siapa yang menghafal dan beramal dengan 10 ayat terawal Suratul Kahfi. Nabi bersabda, Man hafiza 'ashra ayatin min awali suratil Kahfi usima minnad Dajjal. Yang bermaksud,
Sesiapa yang menghafal 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. 10 ayat terawal Nabi menuntut untuk kita menghafalnya. Manakala untuk 10 ayat-ayat terakhir Nabi menyarankan untuk kita membacanya, bukan hafal. Tapi kalau mampu hafal, ia lebih baik. Hadis Nabi tentang 10 ayat yang terakhir, Nabi bersabda, "Man qara'al ashral awakhira minal kahfi ya'usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindung daripada fitnah Dajjal. Kita yang rasa macam tak sempat dengan Dajjal, janganlah pula kita balik pesan dekat cucu, adik ke, abang ke, Kak Long ke, ikutlah nama cucu apa. Wan nak pesan ni, hafal 10 ayat awal. Cucu confirm jumpa Dajjal ni. Ibarat macam tu lah. Nampak gaya cucu memang akan jumpa Dajjal. Wan ni mungkin tak jumpa. Jadi orang Nogori yang saya datang pada Nogori, seorang Terengganu tapi duduk Nogori. Wan mungkin tak dan ni nak jumpa Dajjal ni. Wan tak hafal pun tak apa. Cu kena hafal. Tidak. Sebenarnya Nabi wasiatkan ini daripada zaman Nabi lagi kepada sahabat lagi supaya beramal dengan menghafal 10 ayat awal dan membaca 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. Kerana dalam sebuah hadis Nabi sebut, sebelum antara aku dengan kiamat akan keluar 40 Dajjal. Maksud Dajjal yang dimaksudkan oleh Nabi adalah mereka yang mengaku menjadi Nabi, ataupun mereka yang mengajarkan ajaran sesat. Hari ini sebenarnya ada beratus ajaran sesat di Malaysia ni. Bukan berpuluh-puluh, ada beratus. Kadang ada kampung ni, ada taman ni, banyak je yang mengadu pada saya. Dia bukan kampung, dalam taman je. Orang selalu berkumpul dekat sebuah rumah dan dia pernah pergi, lepas tu dia dengar macam-macam benda yang pelik. Padahalnya ajaran tu hanya berleluasa dalam taman dia. Berkumpul di sebuah rumah, seminggu sekali berkumpul, pernahlah dia hadir. Yang mana ajarannya adalah tak perlu semayang, sebab semayang itu untuk cegah kemungkaran. Kalau kamu tak buat kemungkaran, kamu dah tak perlu semayang lagi dah. Ajarannya adalah semayang ni tujuannya untuk ingat Allah. Kalau kamu mampu ingat Allah tanpa semayang, kamu tak perlu semayang lagi. Jadi seronok tak kalau macam ni? Seronoklah bagi orang yang malas semayang. Sama juga dengan aurat dan sebagainya, yang mana ajaran yang mengatakan bahawa azab kubur tak ada. Azab-azab tu cuma nak menakutkan je supaya kamu jadi orang baik. Kalau kamu dah baik, kamu tak tutup aurat pun tak apa. Yang penting hati kamu baik. Dan mereka ini tidak menyebarkan cara terbuka. Mereka mengikuti ajaran-ajaran, tetapi mereka berterusan dengan pegangan mereka. Dan mereka rasa apa yang mereka pegang, mereka percaya itu benar. Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran mengarut yang menipu daya manusia, itu yang Nabi sebut dan Nabi nyatakan ini juga adalah Dajjal. Sebab itu kita perlu beramal dengan 10 ayat awal, menghafalnya, dan 10 ayat akhir membacanya. Perlu sekurang-kurangnya 1 hari sekali. Jangan tinggal sehari sekali. Kalaupun kita tak sempat bertemu dengan Dajjal Al-Masih mata satu, dengan kita ni, wan ni, ibu ni, beramal, mudah-mudahan anak cucu kita juga terselamat. Boleh jadi anak cucu kita masih lagi belum nak beramal, tak rasa serius. Anak kita sibuk bekerja lagi. Kita telefon dia malam ni, balik dia kuliah ni, mak nak pesan ni, baca 10 ayat awal, hafal tu. Anak kita pun jawab, yelah mak, yelah. Kita tahu anak tu bukan dengar betul-betul, dia main jawab je, dia tak nak panjang-panjang cerita. Dan kita ni yang beramal ni, kita berdoa dengan Allah supaya sampai masa anak cucu kita juga beramal dengan wasiat Nabi ni. Itu yang pertama. 10 ayat terawal hafal, 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi membacanya. Tetapi yang disebut oleh ulama, kita dituntut untuk menghayati, memahami 10 ayat terawal dan terakhir tersebut. Nanti kita akan sama-sama baca sebagai penutup. Dan amalan yang seterusnya adalah, tuan-puan dimati Allah sekalian, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca sama-sama hadis ini sebagai penutup kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita duduk tegak semua, tarik nafas. Oh, tegak rupanya. Tadi macam patah pinggang kan. Masya Allah, lega kan? Boleh duduk tegak. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir falyasta'iz billah min arba. Yaqul. Okey, kita tanda tangan semua. Hadis Nabi ni, Nabi bersabda, apabila kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, maka berlindunglah dengan Allah daripada 4 perkara. Maksudnya Nabi pesan pada kita, bila kita duduk tahiyat akhir dan lepas kita baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, jangan terus bagi salam. Baca dulu doa ini. Apakah doanya? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripadamu daripada azab api neraka Jahannam, daripada azab kubur, fitnah hidup dan fitnah kematian, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, cari dalam internet, Google ke YouTube ke, doa ini tulislah pada kertas A4 ke, kertas nota ke, tampallah di rumah, di tempat yang selalu kita nampak, ataupun di tempat kita solat, tampal dekat dinding tu. Bila kita duduk tahiyat, kemudian mata tengok ke dinding nak tengok doa tu, sah je solat, tak ada masalah. Bila kita selalu baca doa ini dalam solat, sebelum bagi salam, itu disebut dalam hadis Nabi antara waktu mustajab doa. Dan ketika itu kita bukan hanya dituntut untuk baca doa ni. Apa-apa doa yang kita nak berdoa, itu waktu yang lebih mustajab dibandingkan dengan selepas solat. Selepas solat juga dituntut berdoa. Tetapi bila ditanya antara dua waktu ini, sama ada kita berdoa kepada Allah di dalam solat ataupun di luar solat, jawapannya di dalam solat. Ada dua waktu mustajab doa di dalam solat. Pertama, ketika sujud, dan ia semua sujud, bukan sujud terakhir saja. Jadi sujud pertama mungkin kita boleh doa Rabbana atina fid dunya hasanah, contoh. Sujud kedua kita boleh doa Rabbighfirli warhamni wajburni, doa antara dua sujud pula. Rabbighfirli wali walidayya, contoh. Maksudnya setiap kali sujud kita boleh baca doa. Tapi kalau kita solat berimam, jangan sampai terputus dengan imam. Jadi tuan-puan sekalian, bukan hanya sujud yang terakhir. Dan tempat yang kedua mustajab doa adalah sebelum bagi salam. Dan doa yang Nabi sebut khusus adalah doa yang mohon perlindungan kepada 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum bagi salam, mula-mula kita nak beramal dengan doa ni, kita tak hafal lagi, tak lancar, tulis, tampal dekat dinding, semayang depan dinding. Bila time baca doa ni, angkat kepala tengok, tak mengurangkan pahala solat. Lama-lama bila baca dah ingat. Sementara sebelum ingat, boleh je berdoa dalam bahasa Melayu tapi dalam hati saja. Sebab Nabi pesan supaya kita mohon perlindungan 4 perkara. Pertama apa dia? Azab api neraka. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, fitnah hidup dan fitnah mati. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Na'udzubillah, yang paling kita takut mati dalam su'ul khatimah, tidak mengucap kalimah syahadah. Jadi doa ini Nabi tekankan supaya kita terselamat daripada keburukan kematian yang su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, Nabi suruh kita minta perlindungan daripada
Dajjal, Al-Masih dan segala kuncu-kuncu Dajjal sebelum Dajjal keluar. Jadi antara perkara penting yang kita bawa balik pada malam ini, selain daripada kisah Dajjal yang kita dengar panjang lebar lepas tu dah tak ingat, biasalah kita akan lupa, nama pun dah tak ingat tadi, apa dia Tamim Ad-Dari, Al-Jassasa, sekian-sekian, tak apa, itu sejarah, itu tentang ni. Tetapi yang paling utama, apakah amalan? Baca doa ni, tekankan pada diri sendiri, ingatkan suami, suami ingatkan isteri, ingatkan anak cucu tentang doa yang Nabi suruh baca, dan ia daripada hadis sahih riwayat Muslim. Tidak ada keraguan Nabi ajarkan doa ini. Jika kita selalu beramal dalam solat 5 kali sehari, belum campur solat sunat, ada harapan besar tak kita nak masuk syurga? Saya tanya. Jika kita beramal tanpa henti, dengan bersungguh-sungguh 5 kali dalam salat, terakhir sebelum bagi salam, kita ada harapan yang besar untuk selamat daripada api neraka, bermasuk kita akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ada harapan yang besar untuk selamat daripada azab kubur, dan kubur kita indah umpama seperti taman syurga. Kita ada harapan yang besar untuk kita selamat daripada fitnah hidup yang menipu daya kita, dan juga fitnah mati iaitu su'ul khatimah. Dan kita ada harapan besar selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Dajjal juga makhluk Allah. Dunia ini makhluk Allah. Alam barzah juga makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Bahkan syurga neraka juga adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka Allah menciptakan makhluknya yang jahat seperti jin, syaitan, dan manusia yang melakukan kemungkaran. Maka Allah lah yang paling tahu bagaimana untuk kita selamat daripada makhluk-makhluk yang jahat ini, makhluk-makhluk yang ingkar ini, daripada syaitan, daripada jin ini. Tak apa, biasa. Adalah tu kan? Saya anak 7 orang, adik kecil-kecil selalu bergaduh kat rumah. Sebab mak ayah dia pun bergaduh juga kan. Gaduh-gaduh sayang. Anak kita pun macam tu kan, gaduh-gaduh, lepas tu nangis-nangis macam apa, lepas tu elok gembira, Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, kita takut mati. Takut tak mati? Takut. Tapi doa ini insya Allah akan berikan kematian yang husnul khatimah. Takut tak azab kubur? Takut. Tapi doa ini insya Allah akan menyelamatkan kita pada azab kubur. Neraka kita takut. Insya Allah, kalau kita boleh beramal istiqamah setiap kali sebelum bagi salam, baca doa ini, insya Allah Allah buat cipta yang buruk-buruk sebab Allah nak kita bergantung kepada Allah. Minta dengan dia perlindungan, Allah akan beri perlindungan kepada kita. Subhanallah. Dan amalan yang ketiga iaitu melazimi. Para ulama memang menyebutkan umat akhir zaman perlu melazimi majlis zikir dan majlis ilmu. Sama ada majlis selawat, majlis zikir, majlis dibacakan Al-Quran, halaqah-halaqah dan majlis ilmu. Itulah yang sentiasa membawa balik umat akhir zaman yang lalai kepada sedar, yang lupa kepada ingat. Subhanallah, seperti mana majlis pada malam ini. Dan insya-Allah kita tutup sekarang pukul 9.06 minit. Sama-sama kita nak baca 10 ayat terawal suratul Kahfi dan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Bolehlah buka telefon masing-masing, kalau ada akuan ambil Al-Quran. Anak-anak ambil Al-Quran. Kalau dapat ambil Al-Quran. Oh bagus, terus bangun. Masya Allah, hebatlah yang seorang tu, terus bangun. Bila kita sebut nak baca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi, bermaksud kita tidak bertanggung. Bila sampai ilmu kepada kita, kita terus beramal. Kita tak nak bertanggung. Boleh jadi di antara kita hari ini tak baca lagi 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kalau tanya takut tak dengan fitnah akhir zaman? Takut. Takut tak dengan Dajjal? Takut. Takut tak dengan kematian? Takut. Tapi tak buat persiapan untuk menghadapinya. Tak buat amalan yang Nabi suruh kita buat. Jadi insya-Allah 10 ayat terawal ni, kalau anak-anak kita hafal, cucu hafal, bagilah hadiah. Kita jangan bagi hadiah bila dia berjaya cemerlang exam je. Bagi mereka hadiah. Sarankan pada cucu-cucu, ada berapa orang cucu, kalau boleh hafal bagi RM50. Sebab 10 ayat bagi RM100. Contoh.
Lepas tu RM100 tu simpan dalam tabung haji untuk pergi haji. Subhanallah. Itu contoh saja untuk kita menggalakkan cucu kita, anak kita menghafal 10 ayat terawal suratul Kahfi. Okey, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Muslimin muslimat, bila saya bacakan syarah para alim ulama, kenapa 10 ayat terawal dikaitkan dengan Dajjal? Contohnya, daripada ayat yang pertama lagi dijelaskan tentang Al-Quranul Karim. Ayat pertama dijelaskan tentang Allazi anzala ala abdihil kitab, tentang Al-Quranul Karim. Ketika dalam situasi Dajjal menyebarkan tipu dayanya, ketika itu mereka yang kekal membaca Al-Quranul Karim dan merujuk pada Al-Quranul Karim akan selamat. Kemudian ayat yang kedua diceritakan tentang wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Berita gembira kepada mereka yang melakukan amal soleh, yang mereka akan diberikan nikmat syurga makithina fihi abada, dan mereka akan kekal selama-lamanya. Ketika Dajjal memperlihatkan syurga dan ramai yang percaya itulah syurga, lalu orang yang membaca dan menghafal 10 ayat terawal ini akan teringat ayat kedua dan ayat yang ketiga, yang mana ayat ini menjelaskan tentang syurga tidak ada di dunia. Syurga itu setelah dunia ini musnah dan kekal selama-lamanya hanya berada di akhirat. Itu ayat kedua dan ayat ketiga. Dan ayat yang keempat, wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Dan ayat yang keempat itu menyebutkan dan untuk memperingatkan kepada mereka orang yang berkata Allah itu mempunyai anak. Soalnya Allah itu, Tuhan itu ramai beranak. Sebagaimana Dajjal mengakui bahawa dia Tuhan. Soalnya dia juga Tuhan, Allah juga Tuhan, beranak-anak. Maka ayat yang keempat ini menafikan bahawa Tuhan, ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca ayat demi ayat, ia akan memperjelaskan setiap tipu daya Dajjal. Orang yang menghafal, menghayati, memahami dan beramal, apa saja yang keluar daripada mulut Dajjal akan dijawab dengan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir ini. Semua ada jawapan dalam ayat-ayat ini. Dajjal cakap begini, lepas tu teringat, ayat Al-Kahfi tu cakap begini. Tidak. Akhirnya, dengan beramal dengan 10 ayat awal dan akhir ini, boleh menyelamatkan kita daripada terpedaya dengan daya muslihat Dajjal.
Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, ia merupakan doa siapa? Ashabul Kahfi. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ibu-ibu kalau tak mampu nak hafal, dah cuba-cuba tak dapat juga hafal 10 ayat terawal ni, sekurang-kurangnya hafal ayat yang ke-10 setelah berusaha sedaya upaya. Kalau tak mampu nak hafal, baca je setiap hari sekurang-kurangnya sekali, tapi hafal ayat ke-10 itu doa Ashabul Kahfi. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahai lana, sempurnakan bagi kami, min amrina, dalam semua urusan-urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas, ataupun perlindunganmu, pertolonganmu. Amrina, urusan apa? Urusan cari rizki, urusan hidup, urusan dengan suami, urusan mati, urusan di mahsyar, urusan di barzakh. Ini doa Ashabul Kahfi ketika 7 pemuda ini menyelamatkan imannya, akidahnya daripada Raja Dqyanus, raja yang zalim, yang perintahkan tentera supaya bunuh mereka yang beriman kepada Allah. Lalu dengan doa ini Allah memberikan rahmat apa? Ditidurkan selama 309 tahun. Tanpa makan minum tapi sihat walafiat. Maka bila kita beramal dengan doa Ashabul Kahfi ini, Allah akan berikan pertolongannya kepada kita dengan setiap ujian dan masalah yang kita hadapi. Sebab kita mohon rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami rahmatmu. Bagi orang yang sakit, rahmat Allah datang dalam bentuk penyembuhan. Bagi orang sedih, Allah datangkan rahmat dalam bentuk gembira. Bagi orang kecewa, dalam bentuk bahagia. Dan orang yang sempit, Allah beri kelapangan. Orang yang susah, Allah beri kesenangan. Rahmat ni umum, luas. Jadi amalkanlah doa Ashabul Kahfi ini. Ada ayat yang ke-10. Amal dan hafal, insya-Allah. Dan sekarang kita akan baca 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. Sebenarnya ayat ke-10 bermula daripada ayat 101. Ayat 101. Okey, kita baca daripada ayat 101 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
Sebagai Bismillah. Sebagai kesimpulan, muslimin-muslimat, nanti balik cuba baca terjemahan 10 ayat terakhir. Juga ia menjawab kepada segala tipu daya Dajjal. Dalam 10 ayat terakhir ini ada disebut tentang syurga Firdaus, khalidina fiha, yang kita akan kekal selama-lamanya. Dan di dalam ayat yang ke-109 Allah berfirman, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Apa maksudnya? Sekiranya dibawakan laut, sekiranya laut itu dijadikan dakwat untuk menulis kehebatan Allah, untuk menulis ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, maka sebelum habis menulis tentang kehebatan Allah, tentang nikmat Allah, laut itu akan kering. Dan jika dibawakan laut yang jumlah yang sama, bahkan seluruh laut di dunia ini tidak akan mampu menuliskan kehebatan Allah. Dajjal akan tunjukkan kehebatan demi kehebatannya, non-stop. Itu boleh, ini boleh, hebat itu, hebat ini. Tetapi orang yang beramal dengan 10 ayat terakhir ini, bila dia teringat, Dajjal dia punya kehebatan boleh dihitung, boleh disebut. Tetapi kehebatan Allah jika ditulis dan laut dijadikan tinta, dijadikan dakwat, belum habis menulis kehebatan Allah, sudah pun kering lautan tersebut. Dan ayat yang terakhir, subhanallah, inilah impian kita semua. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mempunyai impian ataupun barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Puan-puan, tuan-tuan, muslimin-muslimat, nak tak jumpa Allah? Macam tak berapa nak je kan? Kita nak jumpa Allah sebab Allah Tuhan kita, Allah pencipta kita, Allah lah yang jaga kita selama ini. Kita nak jumpa Allah. Tapi ada perasaan takut atau tidak? Takut. Bagaimana bentuk pertemuan? Bagaimana cara pertemuan? Adakah dengan cara yang Allah akan menyeru kita sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha, kamu puas, dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayat yang terakhir ini Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan pertemuan yang baik, yang indah dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal soleh, amal kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu mensyirikkan Allah. Hari ini ramai orang tulis ayat ni, dan saya sangat tak bersetuju dengan ayat ni. Ayat-ayat, contoh ayat begini, kalau orang dah tak hargai kita, lebih baik kita angkat kaki. Contoh, daripada kita menagih dengan orang yang tak menghargai, lebih baik kita cari orang lain yang lebih menghargai. Pernah tak baca ayat-ayat seperti ini? Seolahnya selalu kita jumpa. Ini bukan melibatkan kita dizalimi dengan sepak terajang, itu memang kita angkat kaki lah. Hari ini kita diuji dengan buat kebaikan, contohnya kepada anak, anak kurang menghargai. Buat kebaikan pada suami-suami tak pandai hargai. Suami buat kebaikan pada isteri, isteri tak pandai hargai. Sentiasa mengungkit lagi, tak cukup, nak lebih. Kita buat baik pada kawan, buat baik pada adik-beradik, tidak dihargai. Lalu kita cakap, cukup, saya takkan tolong dia lagi. Kalau tolong, dia lupa, dia tak hargai, dia tak balas. Sehingga manusia sangat menagih balasan daripada manusia. Manusia sangat mengharapkan balasan kebaikan daripada manusia. Dan ada mafhum daripada firman Allah, Allah menempelak manusia mengharap balasan manusia. Ketika dia bertanya, dari mana pahalaku di atas amal-amal soleh kebaikan yang dibuat terhadap manusia. Lalu Allah akan menjawab, kamu telah meminta dan mengharap pada manusia, maka tidak ada bahagian daripada Allah. Tidak ada pahala. Tuan-puan sekalian, bila kita buat kebaikan, amal soleh, memang kita akan diuji. Ujian yang pertama datang pada manusia yang kita buat baik tu. Maka ketika itu, ingatlah,
Allah nak menjaga amalan kita sampai kita keluar. Tak apalah kalau dia tak hargai. Yang penting Allah hargai. Tak apa kalau dia tak ingat dan dia tak nak balas. Yang penting Allah akan ingat, Allah yang hasib dan Allah akan membalas. Akhirnya kita tidak terikat pun buat kebaikan amal soleh sebagaimana Allah berfirman ini. Buatlah sebanyak mungkin amal kebaikan yang kerana Allah. Dan kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Ketika itu kita rasa puas kerana melihat banyaknya pahala daripada amal baik kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Masya Allah. Semoga kita semua mendapat kebaikan, mendapat ilmu dan beramal. Masya Allah. Sehingga kita bertemu lagi. Muslimin muslimat. InsyaAllah tidak di dunia. InsyaAllah kita bersatu kembali di syurga yang abadi. Bersama dengan Rasulullah SAW dan seluruh ahli keluarga ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.